Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita tadabbur ayat 40 hingga 41 surah An-Nazi'at. Alhamdulillah, supaya kita baca sama-sama ayat ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik. Wa amma, wa dan, amma adapun man khafa, orang yang, barang siapa yang, ataupun orang yang orang yang khafa, telah takut, dia telah merasa takut maqama rabbih. Maqama akan kedudukan, betul. Jadi ini disebut maf'ulun bih, maf'ulun bih kepada ayat. Rabbi, daripadalah, bagi, bukan daripada. Maqam kedudukan, tempat, maqam, bagi, Rabbi Tuhan, Rabbi Tuhan. Hi, baginya, bagi Tuhan, baginya apa tu? Iaitu orang itulah, baliknya itu balik pada man, Tuhan dia. Siapa yang takutkan kedudukan, ketinggian, keesaan Tuhan dia, Rabb dia. Allah ni Qadir. Allah ini, nanti kita tengok dalam tadabbur dia. Jadi maqam rabbih. Jadi siapa yang takut kepada, dia kenal siapa Rabb dia, maknanya dia betul-betul kenal siapakah Allah ni, Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi wa ni tujuan dia, ingat tak wa, siapa yang dah belajar, cikgu seorang. Wa ni satu apa, tertib dengan apa lagi, tertib lah, maknanya turutan. Jadi tak ada orang yang dia takut dekat Tuhan tapi dia tak buat wa selepasnya. Orang yang takut Tuhan mesti wa nahan nafsa 'anil hawa, mesti punya. Jadi wa dan seterusnya, rentetan daripada perasaan tadi, takutkan Tuhannya. Wa tu maknanya tertib seterusnya yang kena lengkap, tak boleh terlengkap. Lalu nahan nafsa, naha apa? Naha ni nahi, maknanya apa? Cegah, tahan, menahan. Telah menahan oleh dia. Dia telah menahan. Nahan apa? An-nafsa, diri sendiri. Menahan diri sendiri. Anil hawa,
Hawa ni maksudnya Keinginan. keinginan. Desires. Kan bahasa Inggeris desires kan? Dia rasa enak, rasa suka. Wa nahan nafsa anil hawa, dan telah menahan oleh dia akan dirinya sendiri daripada hawa nafsu. Jadi dalam ni naha itu ada dua. Naha an-nafsu an-nafsa sebenarnya. Macam itulah. Naha an-nafsu diri dia sendiri, menahan dirinya sendiri. Macam tu. Sebab an-nafsa tu bari fathah. Kalau nak keluarkan naha dalam tu fa'il dia an-nafsu lah. Jadi dia menahan dirinya sendiri daripada keinginan dia. Hawa. Maka apa dia punya jawab dia? Fa inna. Maka inna sesungguhnya al-jannah, syurga itu, syurgalah apa? Hiyal ma'wa, tempat ma'wa, sama macam tadi. Jahim hiyal ma'wa, tempat apa yang kita belajar minggu lepas? Tempat pelindungannya, tempat tinggal dia. Tempat yang penuh dengan rahmat. Dia rasa seronok. Okey. Demikian terjemahan dia lah. Cuba tengok sekali. Wa amma, cuba terjemahkan. Wa amma, dan adapun man, orang yang, boleh juga kita kata barang siapa yang, boleh. Kalau kita nak kata dia man syarat syartiyah tu pun boleh juga. Jadi sesiapa yang dia kata dia takut Tuhan dia dan dia dibuktikan dengan tahan. Kita tengok wa amma sekali lagi, dan adapun man, orang yang maqama khafa, dia telah takut. Takut khafa lebih kepada dia bimbang, risau. Sesuatu yang belum berlaku lagi tapi dia dah bimbang. Itu khafa. Khafa ni dia bimbang benda yang macam ibu kan. Awak ni kadang suami rasa macam apa? Rimas. Isteri ni risau tak bertempat, kata-kata kan. Risau tak bertempat. Tak adanya macam itulah. Risau tak bertempat ni, risau yang bertempat ni walaupun nampak macam tak bertempat lah kan. Yang paling baik, yang sebenarnya apa? Tentang neraka. Tentang neraka. Tak nampak kan? Orang kita ni rasanya bila kita fikir risau tak bertempat ni siapa? Benda tak berlaku pun, mungkin tak ada pun kan, kita anggap. Tapi yang memang yang macam tu juga, tapi memang bertempat ialah neraka. Risaukan azab. Risaukan kemukaan Allah. Memang tak nampak dan tak akan nampak hari ni, tapi dia pasti berlaku. Ni iman tu. Jadi itu maksudnya khafa tu. Jadi, dan ada pun orang yang dia bimbang, dia risau tentang maqam tadi, kedudukan bagi Tuhan baginya. Wa nahan nafsa, dan telah menahan oleh dia akan diri sendiri. Nafsa tu diri sendiri. Anil hawa, daripada keinginan. Fa innal jannata, maka sesungguhnya syurga hiyal ma'wa, dia adalah tempat tinggal. Okey. Ya. Baca je pun kita dah boleh faham dah kan? Ya. Nah. Okey. Jadi kita tengok wa amma man khafa maqama rabbih. Jadi Allah gunakan dan ada pun orang yang untuk ni buat perbandingan. Jadi dalam ayat ni ada juga, ayat ni kita boleh kata tamsil juga. Tamsil tu maksudnya perbandingan. Allah buat dua golongan. Pertama kita dah cerita dah, golongan pertama golongan yang tagha. Kan? Yang mana dia asarul hayatad dunia. Ini maksudnya apa? Dia tak pernah tahan pun diri dia. Semua yang dunia semuanya dia kutip habis. Jadi maka tempat dia neraka.
Adapun orang yang satu lagi ni dia ada khauf. Jadi pentingnya rasa takut. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah kan, ayat yang awal-awal tu Allah sebut surah Al-Baqarah, kita tengok ayat kecil pula. Ayat 38. Surah 2 ayat 38 hingga 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Qulna ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semua daripadanya kesemua. Jami'an, semuanya turun, termasuk Adam dan Hawa, termasuk dengan iblis. Fa imma ya'tiyannakum, maka adapun jika benar-benar datang kepada kamu, minni daripada aku, hudan iaitu petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang ikut petunjukku, ikut petunjuk Allah, fala khaufun alaihim, iaitu Quran, kitab yang pernah diturunkan, maka la khaufun, tiada bimbang lagi ke atasnya, ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, tidak akan rasa menyesal, berduka cita. Bimbang dan duka cita, menyesal. Baik, apa kaitan dia dengan khaufun? Jadi di sini cerita tentang Nabi Adam, iaitu manusia yang mana diuji di bumi ni. Ini tempat kita, ujian kita. Apabila bumi ini tempat ujian, maka cara mengikuti ujian tersebut, apa dia? Kalau kita kat sekolah nak ikut ujian, kena ada bahan dia lah. Ikut ujian matematik, mesti ada bahan yang cikgu beri tu untuk test. Sama juga ujian dunia ni, ada bahan dia juga, ada petunjuknya, iaitu yang sebut hudaya, petunjuk aku. Maka barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan bimbang gagal dalam ujian, dia tidak akan menyesal saat keputusan nanti. Wallazina kafaru wa kadzabu biayatina, sedangkan orang-orang yang ingkar, tidak pedulikan, tidak ikut petunjuk aku dan tidak takut melanggar petunjukku ini, tidak menaruh sebarang kebimbangan terhadap apa yang Allah sebut dalam petunjuk ni, dan mendustakan ayat-ayatku, ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Baik. Demikian juga
dalam surah 2 juga, kita tengok dulu ayat 62. Surah 2 ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi dan orang-orang Kristian, orang-orang Nasara dan juga orang-orang Sabi'in. Sabi'in ini ada yang menyebutkan dia agama pagan, jadi agama menyembah objek-objek langit, ataupun agama nabi-nabi yang lain selain daripada nabi dua ini yang telah diselewengkan juga. Tetapi semua tadi man amana billahi wal yaumil akhir, tak kiralah dia itu beriman dan kekal di atas iman, dan dia Yahudi kemudian dia beriman, ataupun dia Kristian Nasrani kemudian dia beriman, ataupun dia Sabi'in kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia wa amila salihan, melakukan amal soleh, amal soleh. Jadi falahum ajruhum, maka mereka akan dapat ganjaran di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Jadi ini juga menyatakan tentang janji Allah kepada kita ketika di dunia ini, iaitu mengikuti petunjuk Allah, beriman kepada Allah. Pertama tadi ya, ikut petunjuk Allah, Quran, yang mana di dalam Quran itu menceritakan tentang Allah dan hari akhirat, dan menceritakan tentang amal soleh, macam mana nak lakukan amal soleh. Itu Quran dan sunnah Nabi. Falahum ajruhum, maka mereka akan dapat ganjaran. Dan Allah sebutkan lagi wala khaufun, arti ada ketakutan ke atas mereka. Kenapa wala khaufun alaihim? Maksudnya apa ni? Orang beriman dia mesti rasa apa kat dunia? Maksudnya apa? Memang bimbang sentiasa. Kita kena bimbang sentiasa. Sebab tu Allah kata kat sini orang yang ni dia pasti akan rasa bimbang sampai saat akhir dia memang bimbang sentiasa, memang betul. Dan Allah akan hilangkan kebimbangan itu untuk orang beriman. Tapi orang yang dia tak menaruh bimbang, kebimbangan dia nanti ni kebimbangan yang kekal. Kita orang beriman ni, Nabi, sahabat kan, masa kat dunia, masa dia buat perang, bimbang tak? Memang bimbang. Tapi kebimbangan dia apa? Sekejap je. Sebab tu Nabi kata a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku 60-70. Wa aqallu may yajuzu zalik, sikit je orang yang lebih daripada had tu, tak ramai pun. Di dunia ni macam itulah. Jadi kalau bimbang pun sekejap sangat. Tapi berapa ramai orang yang bimbang dia akhirnya kekal. Bila mula dia bimbang, dalam kubur lagi dah. Kan? Bimbang dia dalam kubur start baru bimbang. Sekarang dia tak bimbang. Kemudian dalam kubur bimbang dia bersifat kekal sampai dibawa nanti lepas kebangkitan sampai habis. Waliyazubillah, ni kena bimbang takut. Faham? Sebab tu di sini dia ada matching dengan apa? Ayat tadi. Fa amma man khafa, sekarang kamu takut. Aku akan hilangkan ketakutan kamu nanti. Sabarlah sikit, ikut perintahku. Memanglah diuji.
Itu kita kena fahami. Jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan Allah hilangkan kebimbangan dan Allah hilangkan apa? Rasa menyesal, rugi, mungkin tak dapat apa-apa, tak. Itu lagi apa? Besarlah. Hilangkan ketakutan dan hilangkan rasa duka cita, kehilangan banyak benda kan di dunia ni, hilang itu, dia akan hilang kedua-duanya. Berbanding dengan orang-orang kafir, dia akan rasa bimbang, takut, dan juga dia akan rasa apa? Sangat menyesal. Yahzanun tu maknanya dia sedih, menyesal, kenapa aku tak buat. Itu juga kekal kat dia. Sampai sudah otak dia akan fikir, dia akan maki, dia akan apa orang cakap, cela diri dia sendiri macam tu. Dia akan cela sampai tak ada had lah. Ini juga dua perkara penting. Sebab itu dalam hidup manusia ni dua benda ni penting kan. Kita ni hari ni orang yang stres sebab apa? Sebab dua benda ni lah. Tapi dua benda ni sebab apa dia stres? Sebab dua benda ni, bimbang dan rasa rugi, sebab dia letak kat apa? Kat mana? Kat dunia. Betul tak? Dia letak dekat dunia, dia memang stres. Tapi dua benda ni kalau diletak dekat akhirat, dia tak akan stres, dia akan terus kerja, dia akan terus buat. Tu dua benda ni penting. Baik. Seterusnya cuba tengok dalam surah Az-Zumar. Bagaimana Allah sebut tentang khauf. Memang Quran ni antaranya hamba Allah ni, memang Allah sengaja. Quran ni antara intipati Quran adalah khauf. Sepatutnya orang baca Quran kena timbul khauf, rasa takut. Dalam surah 39 ayat 16. Ayat 15 16 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka pujalah apa yang kamu suka, kamu nak. Jangan tahan nafsu kamu. Kan tadi nahan nafsa anil hawa. Tak, ini ikut saja kemahuan kamu. Puja, buatlah apa suka. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Pujalah apa yang kamu suka selain daripada dunih ni apa? Selain daripada Allah ni maksudnya apa? Puja selain Allah iaitu kalau kita ingkari perintah Allah, walaupun kita kata kita solat, sama tak? Sama jugalah. Maksudnya di sini apa dia? Ikut perintah lain, jangan ikut perintah Allah termasuk juga. Langgar saja. Taat yang lain, jangan taat Allah. Itu puja. Walaupun dia kata di Islam, walaupun dia tak sembah berhala. Okey? Fa'budu ma syi'tum min duni. Sebab apa? Ibadah ni
Ibadah dia mesti ada 3 perkara ni lah. Apa dia? Pertama mesti ada apa? Rasa hubbun, rasa cinta. Kedua, khauf, rasa takut. Dan roja, rasa pengharapan, rasa harapkan Allah. Jadi pertama rasa cinta, takut dan harap. Maka dalam sini mindu ni selain Allah, iaitu letakkan rasa cinta, letakkan rasa takut dan letakkan rasa harap itu kepada selain daripada Allah. Jika ada diletakkan kepada selain tu, maka itulah maksudnya apa? Fa'budu dia memuja selain daripada Allah. Contohnya kalau secara ringannya lah, kita kat sini semua orang Islam, kan? Diletakkan rasa cinta dia lebih kepada siapa? Isteri dia ke, hatta anak dia sendiri pun, atau cucu dia ke, dengan apa? Banyak dia buang masa, langgar, tak buat, banyak tak tahu tentang Allah ni, kan? Jadi dia biarkan, kalau dia kata kalau saya buat kan, dia mengajuk pula ke, dia apa juga, itu pun bahaya juga tu. Maknanya kita letakkan ni semua ni, apa dia? Kalau kita cinta Allah, kita kena buat. Sebab apa? Allah lebih kita kulil haq walau kana muran. Kita cakap yang benar walaupun memang pedih lah. Nak buat macam mana? Tapi kena cakap sebab saya sayang Allah dan saya sayang kamu kerana Allah. Saya harapkan kamu dan saya masuk syurga. Saya bimbang kamu kena mana? Masuk. Tengok ayat ni, ayat atas. Cuba tengok atas. Tengok Nabi. Kenapa Nabi buat? Dalam ayat 11 sampai 13. Dia kadang-kadang dia kena flashback. Oh, dia berkesan. Buka surah 39 ayat 11 sampai ayat 14. Nanti kita sambung ayat 15 ni. 11 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ucapkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, mukhlishan lahuddin, secara murni. Murni semata-mata untuk apa? Din apa? Din ni maknanya tata cara kehidupan, dalam menjalankan tata cara hidupku. Itu maksud dia. Kita menjalankan tata cara hidup Islam ni semuanya ikut Allah semata-mata, kerana Allah semata-mata. Kemudian ayat ke-12, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk bersegera tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Awal maknanya bersegera lah. Awal bukan jadi yang pertama. Kita kalau macam tu ramai ni tak boleh awal. Awal maknanya dia bersegera, apa saja datang perintah Allah, dia segera ikut. Bila dia tahu dia salah, dia segera tukar. Semuanya segera. Semuanya bila datang daripada Allah, semuanya segera. Sebab apa? Dia ada 3 benda ni. Semua ni lengkap. Bila kaitan dengan Allah cerita tentang ni, dia terus takut. Jadi sebab itu dalam ayat ni diketengahkan di antara 3 ni, yang penting antaranya ini tengah ni. Dalam ayat 13, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ucapkanlah sesungguhnya aku bimbang jika aku derhaka kepada Tuhanku, aku mendapat azab pada hari yang sungguh dahsyat. Tengok Nabi dia bimbang apa? Khauf ni untuk mana? Akhirat. Bimbang azab untuk hari yang dahsyat. Kenapa perlu ada 3-3? Sebab apa? Kalau hanya hub saja,
Dan rojak saja jadi apa? Jadi Yahudi lah. Faham? Sebab tu dia boleh langgar. Dia ada Nabi, dia ada semua. Tapi dia tak rasa takut apa-apa, bimbang apa yang dia buat. Ada hub dengan khauf saja pun sesat juga. Jadi dia takut saja, dia terlalu berlebih kat tu, tapi dia tak ada harapan. Dia rasa dia jadi rahib pula contohnya. Dia boleh jadi Nasrani pula. Kan? Dia duduk tak nak kahwin, tak nak apa semualah. Jadi satu jadi dimurkai, satu sesat. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Sebab tu ketiga-tiga melengkapkan. Sebab tu dakwah kita ni kadang-kadang tak boleh dakwah. Bila dakwah dengan apa? Cinta, betul tak? Dakwah kita hari ni banyak cinta. Sebab apa? Kita nak toleran, betul? Tapi tak ada ancaman sikit pun. Dia jadi seimbang ke tak seimbang? Dia tak seimbang. Dia tak seimbang. Jadi agama jadi apa? Cacah marbah. Agama jadi sesat. Agama jadi manusia ni hulu. Sebab apa? Sibuk dengan cinta, sibuk dengan harap itu. Tak apa buat ni, boleh masuk syurga kamu. Semuanya langgar pun dia tak ada masalah, asalkan masih Islam contohnya. Kan? Sebab tu kena ada masuk khauf. Dia mesti tiga-tiga selari jalan. Mesti ada yang tegas juga, ketegasan mesti ada. Dia mesti ada semua. Sebab itu hari ni berlaku apa? Manusia dia tak rasa, kadang-kadang kita kurang sikit rasa sensitif dalam bab akidah ke, syirik ke, berkaitan yang boleh menyebabkan jauh ke, kan. Hal-hal toleran yang berlebihan kadang-kadang. Sebab apa? Konon-kononnya kita nampak tinggikan sesuatu yang kadang-kadang tu jadi tak seimbang, berlebih sangat dalam hal itu, tapi tidak pula kepada bab khauf, ancaman ni. Baik. Jadi Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin. Ucapkanlah, Allah, aku mengabdikan diri semata-mata untuknya dalam menjalankan dini, tata cara hidupku. Itu maksud dia. Ketika kita faham dini ni lahu, untuk agamaku, kan. Kita jalankan tata cara hidup kita ni, ikut betul-betul. Bila datang sunnah Nabi ni kita ikut sungguh-sungguh. Semuanya sebab apa? Sebab kerana Allah. Sebab barulah keluar ayat ni, fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka abdikanlah diri kamu selain daripada Allah. Kerana apa? Innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang paling rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka pada hari kiamat kelak, dan juga ahli keluarga mereka. Ala zalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, demikian ini adalah satu kerugian yang nyata. Rugi yang nyata adalah ayat ni. Jadi sekarang ni cerita ayat ni kita nampak tak? Taklah. Tapi Allah ceritakan kenapa. Allah tambah lagi dengan macam mana antara azabnya. Lahum min fawqihim zulalum minan nar. Mereka akan, di atas mereka ada layer, lapisan daripada api. Wa min tahtihim zulal, dan juga di bawah mereka ada api. Jadi dia duduk tengah-tengah. Kalau kat dunia ni kena bakar api kat bawah ya. Jadi panggang. Jadi atas bawah ada api. Jadi kenapa bagi orang beriman dia rasa, patutnya dia rasa apa ni? Dia menaruh bimbang. Bila dibaca ayat ni relate dengan ayat sekarang. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut dengan ni, kedudukan Allah, yang boleh buat apa ni? Dia boleh jadikan atas api ni, bawah api, panggang kita. Lepas tu Allah sebut dalam ni, zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Inilah kenapa Allah buat ni. Ini nak timbulkan rasa takut kepada Allah. Zalika yukhawifullahu bihi ibadah. Demikian itulah dia menakut-nakutkan, memasukkan rasa bimbang. Tujuannya ni untuk tu, kepada para hambanya. Lalu Allah seru kita, ya ibadi, wahai hambaku, fattakuni. Maka takwalah kepada aku. Baik. Sebab itu Quran ni, dia cerita Quran ada tiga-tiga benda ni. Quran akan datangkan manusia ni rasa cinta nak beribadah kepada Allah. Dalam Quran bila dia baca lagi ayat ni, dia rasa bimbang. Jangan disilap dalam hal ibadah ni.
Bila dia rasa bimbang pula, dia tak boleh putus asa. Sebab apa? Allah itu dia ada harapan pula. Allah ada ganjaran yang besar nanti, dia tak akan menyesal. Sebab tu dah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tak akan ada rasa takut lagi, dan dia tidak akan rasa menyesal dengan apa yang dia tinggalkan di dunia nanti. Baik. Di wanahan nafsa 'anil hawa. Tengok dalam surah 43. Az-Zuhruf. Ayat 23. 43. Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 45 silap. 45 ke 43. 45 ayat 23. Surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Di afara'aita, apakah pernah engkau melihat? Pernah tak engkau tengok? Ataupun apa pandangan engkau? Boleh juga. Terhadap orang yang menjadikan ilah. Ilah ni al-ma'bud. Mana ilah? Ilah ni maksudnya al-ma'bud. Al-ma'bud, sesuatu yang diletakkan perhambaan lah. Al-ma'bud disebut ilah. Cumanya dari kenapa kita tak kata la ma'bud illallah, tapi Allah guna la ilaha illallah. Ada sikit beza ilah dengan ma'bud. Bila ma'bud ni dia lebih umum. Bila sebut ilah khusus, tak ada. Maknanya dia submission kan. Dia submit kepada satu saja entiti, dia tak ada lain. Ma'bud ni kadang-kadang dia dari segi bahasa, sebab tu kita kata dalam Quran pun sendiri ada cerita tentang hamba, jadikan seorang hamba kepada manusia kan, hamba. Jadi dari segi itu ma'bud ni dia kadang-kadang dia jadi umum.
Ibadah ni dari segi syar'inya sebenarnya semua yang kena kepada Allah. Kita dengan majikan, kita hamba lah kira kepada, taat kepada dalam kita punya tu kan. Tapi semuanya hakikatnya kepada Allah kita kerja tu. Itu tak boleh panggil ilah dia tu kan. Itu tempat kita letakkan sebagai perhambaan tentang kerja kita. Dia beza sikit lah. Dia lebih umum, tapi ilah lebih khusus. Lepas tu, tapi maksud ilah adalah al-ma'bud sebenarnya. Baik. Jadi apakah pendapat engkau terhadap orang yang menjadikan ilahahu, tempat diletakkan pengabdian ni, rasa tiga ni, kepada siapa? Diletak kat siapa? Kepada hawahu, diri dia sendiri. Bayangkan, dia bukan kepada lain ni, tapi semua kepada diri dia sendiri. Apa aja semua diikut siapa? Nafsu dia. Sebab dia lebih cinta nafsu dia daripada perintah Allah ni. Dia langgar. Jadi ini, sebab tu termasuklah boros. Boros antara ni ayat ni juga. Siapa yang boros, dia beli tapi tak pakai pun. Faham? Nanti kita akan ditanya berapa banyak baju yang ada pun tak pernah pakai. Sebab apa? Dia jadikan Tuhan dia sebenarnya jiwa dia. Dia tak sembah bahala. Rupanya Tuhan dia ada kat sini. Wal-iyazubillah, kena bimbang. Sebab tu pergilah sedekah, pergilah tolong orang yang banyak tak ada apa-apa tu, bagi. Jadi itu yang kita kena muhasabah. Lalu Allah buat apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menjadikannya sesat. Biarkan dia sesat di atas ilmin, pengetahuan. Di atas pengetahuan Allah. Tanpa dia tahu pun, dia sedar pun dia tu sedang jauh. Wa khatama ala sam'ih, dan Allah menutup pendengarannya, wa qalbih, dan hatinya, wa ja'ala ala basarih, dan Allah menjadikan di atas penglihatan dia ghishawah, tutupan. Betul tak? Betul ke tak betul? Jadi tak macam ni? Jadi kalau orang yang dah buat tu, dia beli, suka saya, ini duit saya. Betul tak betul? Jadi dia dah tutup, dia rasa dia betul. Tapi akhirnya tak betul pun. Tegur lagi dia rasa ni kan. Macam itulah alasan yang macam-macam. Boleh Pernah jadi? Ini muhasabah diri kita masing-masing lah. Jadi itu ayat ni Allah kata faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang boleh tolong dia untuk beri petunjuk melainkan Allah lah. Selain Allah tak ada dah. Hatta suami dia pun, kepada isteri dia pun, suami cakap dia kena tengking balik, tak boleh. Saya tahulah apa saya buat. Contoh kan. Jadi benda-benda macam itulah. Jadi hari ni kita tengok banyak berlaku yang mana kita ni disebut lahwan, lahun, menjurus ke arah perkara yang sia-sia. Kita banyak buat benda sia-sia sebenarnya, tapi kita rasa betul. Kalau kita tegur, ini sia-sia, marah kita. Kamu kata sia-sia, kamu tak tahu ini kita ada, tak faham. Contohnya kita pun pergi, contohnya buat berbasikal ke, dengan baju ketat semua. Ini bukan sia-sia, ada, kamu tak tahu kami, macam itulah. Kadang-kadang tu mahal berapa? Satu beribu, puluh ribu pun sampai juga kadang-kadang sanggup. Banyak orang tak makan dan sebagainya, ni semua langgar habis. Kalau tegur, tak boleh. Kan? Jadi benda-benda macam ni nama dia apa? Dia telah buat apa? Dia jadikan apa dia? Nafsu dia sebagai Tuhan. Waliyazubillah. Fikirkan. Jadi sebab apa? Lahuan ni maksud dia apa? Asyaglu. Lahuan ni maksud dia dia sibuk, kesibukan ni disibukkan terhadap sesuatu yang daripada hal-hal yang lebih penting
dalam urusan dia. Iaitu hal contohnya, apa hal penting? Itu maksud dia. Lahwan ni maksudnya kesibukan, sesuatu yang menjadikan dia sibuk, hakikatnya dia sia-sia je daripada hal-hal yang sebenarnya penting dalam urusan dia, yang lebih penting lagi. Itu maksudnya lahwan lah. Hakikatnya benda tu tak ada apa-apa, tapi benda tu diperdayakan oleh hawa nafsu dia. Dia rasa benda ni sangat penting. Hakikatnya benda yang sebenarnya penting, dia tak nampak penting. Faham? Dia nak mati dah esok ni. Contoh, banyak lagi perkara tentang Allah dia tak tahu. Quran ni dia tak tahu benda lagi. Banyak. Tapi tengok dia buat apa? Itu, ini. Duit banyak ni. Banyak lagi dia perkara yang dia perlu sedekahkan contohnya, dia tak buat. Kan? Dia rasa antara ini, dia ikut nafsu dia, dia beli juga benda tu contohnya. Sedangkan dia tak ada pun tak apa. Tak ada pun dia tak rasa apa. Dia tak mati pun tak ada benda tu lah. Betul tak? Tapi macam itulah manusia. Nampak tak? Dia terikut hawa nafsunya. Sebab itu dalam hadis ni banyak para sahabat pernah ditegur. Sahabat-sahabat dulu, mereka ni susah nak ikut hawa nafsu. Sebab apa? Semua tegur. Ada sahabat tu dia buat rumah, tak ingatlah, hadis lebih kurang macam tu. Kamu dia tengah betulkan apalah macam tu. Nabi tanya, buat apa? Ni tengah betulkan, cantikkan sikit. Nabi kata silap lebih kurangnya dalam riwayat lah, benda ni kan, binasa benda ni, binasa kamu ni dengan benda ni lebih cepat binasa kamu. Kamu lebih cepat binasa daripada apa yang kamu buat ni. Bayangkan, maknanya apa? Fikir diri sendiri ni, kebinasaan kita nanti berbanding apa kita nak siapkan tu, tak tahu lagi tu. Tak boleh guna pun silap. Jadi untung para sahabat, sebab semua orang yang keliling ni semua bertakwa. Jadi mereka macam tu. Banyak lagi antaranya tak silap untuk buat ni lah, langsir lah hias sikit ke, pun kena tegur juga. Macam itulah mereka ni. Dijaga sebab apa? Suruh ingat hari esok ni kamu tak tahu lagi. Itu lebih cepat dia punya kerosakan berbanding kamu setengah buat ni. Kamu bimbang ni kan, bimbang nanti tak ni kan, kamu punya hal tu lebih cepat berlaku daripada hal ni yang kamu sibukkan. Sebab itu inilah orang yang apa? Dia jaga diri. Wa nahan nafsa anil hawa. Baik. Jadi afala tadhakkarun, tidakkah kamu dapat peringatan, tak boleh fikir ke tentang hal ni? Itulah sedikit tentang ayat ini. Maka apa yang patut kita buat dalam ayat ni juga? Saranan apa ni dalam ayat ni? Man khafa maqama rabbih. Jadi man khafa maqama rabbih ni maksudnya ini juga dalam ni ada perintah kita buat apa? Kita belajar kenal Allah ni. Macam mana dia nak rasa khafa maqama rabbih kalau dia tak kenal Rabb dia siapa? Jadi di sini ada perintah belajar jihad. Pertama, jihad yang paling utama yang sebenarnya hari ini jihad kita apa? Jihad apa ni? Jihad kita kata al-ilm lah. Jihad ilmu. Jihad ilmu. Jihad ni ada dua. Hari ni kita kata, Ustaz, macam mana kita nak dapat pahala jihad, sedangkan jihad ni ada dua. Jihadu bisinan, yang kedua lisan. Ni jihad. Bisinan apa ni? Dengan apa ni? Sinan apa? Gigi. Tajam tak gigi? Nama lain selain tu? Pedang. Jihad dengan pedang. Satu lagi jihad dengan lisan. Hari ni kita ni nak jihad dengan pedang ke dengan lisan sebenarnya? Kita punya masalah hari ni, kita kena jihad dengan apa? Lisan lah.
dengan pedang tak patutlah. Jadi ISIS lah pula. Belum masa lagi tempat kita ni. Tak. Tapi kita semua dalam kejahilan, hidup dalam kejahilan. Ilmu itu cabut, ilmu tercabut. Betul tak? Jadi apa yang betul kita buat? Kita kena jihad ilmu hari ni. Jihad dengan apa? Untuk apa? Supaya kita dapat ni berhujah dengan. Sebab tu Nabi Allah sebut dalam surah 25 ayat 52. Kita tengok 25 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il kafirin. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin. Janganlah engkau taat kepada orang-orang yang ingkar. Janganlah engkau taat kepada orang-orang yang ingkar. Jadi Allah perintah Nabi supaya tetap jangan taat. Ini ayat ni, surah ni Makkiyah ke Madaniyah ayat ni? Ayat ni Makkiyah ke Madaniyah? Cuba tengok ni surah Furqan. Surah Furqan ni Madaniyah ke Makkiyah? Makkiyah. Kat Mekah dah ada jihad ke belum? Ada tak perintah jihad kat Mekah? Mana ada? Tak ada. Kat Mekah bahkan bukan jihad pun. Nabi tengok Yasir, Sumayyah kena apa? Rebus. Kena ni kan? Kena seksa sampai mati. Nabi kata apa ya? Sabra ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sungguhnya janji kamu syurga. Itu je Nabi apa buat. Tak ada power. Apa power yang ada? Hujatan balighah ni. Quran wahyu. Berhujah dengan tu. Mereka tak dapat lawan yang tu. Yang lain mereka oleh kerana tak dapat lawan dia apa seksa orang lain, dia seksa itu ini nak bagi Nabi jangan cakap lagi, tutup. Tapi Allah kata jangan taat orang kafir, teruskan berhujah dengan mereka, teruskan. Wala tuti'il kafirin. Allah kata wajahidhum, berjihadlah dengan mereka. Jihad apa? Bihi. Hi ni apa? Al-Quran. Jihad kita sekarang dengan Quran. Maka kita belajar Quran ni nak tahu supaya kita dapat hujah dengan orang ni, itu jihad tu. Tapi ramai tak nak buat. Tak nak pun belajar pun. Rugi lah. Kan? Dia tak ada. Sebab tu adalah satu hadis Nabi, apa dia? Siapa yang tak ada rasa pun langsung nak berjuang untuk agama, jihad ni dalam diri dia tu, munafik lah. Termasuk dia boleh jadi munafik macam tu. Dia tak ada perasaan langsung untuk itu berkaitan. Hari ni kita kata, maksudnya apa? Suruh perang ke? Tak. Suruh tegakkan agama dengan apa? Dengan ilmu. Dengan hujah yang nyata. Wahyu ni. Sebab tu pentingnya kita semua sepatutnya satu kuala ni kena belajar Quran ni. Tak tahu apa benda, kan? Kena belajar bagi mantap. Banyakkan tadabbur macam ni. Dedahkan ayat-ayat yang rahsia-rahsia dalam ayat-ayat Allah yang ramai tak tahu. Sikit je kan kita belajar berapa ayat saja tapi banyak rahsia ayat tu. Biarlah ada ramai yang boleh cakap. Sebab apa kita tak tahu lagi. Antaranya ilmu, bila ilmu hilang apa? Matinya guru, matinya orang yang menyampaikan ilmu. Kalau tak ada pengganti macam mana? Sebab tu penting untuk kita berusaha menjadi pengganti tu. Baik. Dan Allah sebut dalam ayat ni apa? Jihadan saghira ke kabira? Kabira, jihad yang besar. Maknanya dengan hujah atau jihad yang besar. Sebab tu kita kena usahakan belajar, mantap. Dan banyakkan tujuannya apa? Untuk belajar. Sebab tu inilah jalan yang paling cepat. Ilmu dengan asbab ilmu adalah jalan paling cepat untuk masuk syurga. Walaupun orang tu solat semua, kan? Tapi
kurang ilmu, dia kurang sikit. Tapi orang yang berilmu, beriman dan berilmu, dia lebih tinggi daripada orang yang sekadar beriman. Betul tak? Orang beriman tinggi tak derajat? Tinggi. Dia buat amalan Muslim semua dia buat lah. Tapi orang beriman dan berilmu malah lebih tinggi. Jauh lebih tinggi orang yang berilmu, jauh lebih tinggi. Surah 58, surah 59 ayat 11 tak silap saya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dua Allah sebut. Surah berapa? 59 ayat 11 ke? Betul ke saya cakap ni? Betul? Tak ada kan? Surah 59 ke 58 eh? Oh 58. Okey. Surah 58. Jihad ilmu surah orang ilmu ni darjat dia tinggi. 58 ayat 11. Ayat dia kita ambil yang tengah. Jadi Allah sebutkan mana tadi ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang beriman, memuliakan orang beriman. Darjat dia tinggi daripada kamu semua. Allah angkat. Jadi orang beriman diangkat, maknanya tinggi darjat. Tinggilah. Tetapi Allah kata wallazina utul ilma darajat. Darajat ni pangkat atas. Dan orang-orang yang diberikan ilmu itu lebih tinggi beberapa darjat. Dalam hadis Nabi sebutkan ad-dunya mal'unun mal'unatun. Kemudian kita baca hadis ni dalam Jami' At-Tirmizi. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Dunia ni terlaknat. Dunia itu terlaknat dan terlaknat segala isi yang ada dalam dunia ni kecuali zikrullah, peringatan daripada Allah, zikir, peringatan daripada Allah, wa ma walahu, dan apa yang berkaitan dengan peringatan Allah itu, iaitu surahan-surahan dan larangan dia itu semua, au wa aliman, dan juga orang yang apa, berilmu, au muta'alliman, dan orang yang suka untuk belajar, orang yang mencari ilmu. Ini je yang terlaknat, yang lain semua terlaknat. Jadi kalau orang yang suka main semua terlaknat. Hakikat dia, hakikat yang Nabi sebut itulah dia. Golongan yang bakal terlaknat, golongan yang tak ada empat ni. Apa dia? Dia tak nak pedulikan peringatan Allah, apatah lagi berkaitan dengan peringatan Allah, perintah dan larangan ni tak buat juga, apatah lagi tak ada ilmu, apatah lagi tak nak cari ilmu.
Orang ini apa? Semua yang terlaknat. Penting tak ilmu ni? Kena carilah. Tak boleh biarkan diri dengan alasan apa? Saya nak dah pencen-pencen ni, saya nak duduk masjid je contohnya. Kan? Ibadah je. Bukan juga. Cuba tengok berapa ramai ulama yang ada, yang ulama yang belajar dia ketika umur dia sedar, bila dia insaf, dia belajar umur 70 tahun, dia boleh tulis kitab. Tak ingat namanya. Tapi dia karang kitab, dan kitab dia sampai sekarang orang baca lagi. Dan banyak kisah-kisah macam tu, yang mana antaranya Fudail bin Iyad pun sama juga kan. Fudail bin Iyad ni asal dia ni perompak kan, di jalanan, di satu tempat. Satu masa dia insaf. Sekarang apa? Semua banyak khazanah Fudail bin Iyad ni, hasil tulisan dia kita baca, dia ulama besar pula. Jadi tak ada alasan kata terlambat dan sebagainya. Jadi kita semua adalah dipertanggungjawabkan untuk apa? Berjihad dengan lisan kita, dengan hujah Al-Quran ini, hujah daripada Allah. Tak kira siapa, tua ke muda ke kaya ke miskin ke, kan, semuanya kena usaha untuk ini. Sebab itu Nabi bagi lagi. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa dia? Sahhalallahu lahu bihi tariqan. Apa tak? Cuba baca. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Boleh? Kadang-kadang kita kena hafal juga hadis, sebab apa? Dia pengukuhan dalam jiwa kita. Bila kita buat tu, kita ingat hadis ni, rasa tenang. Hadis ni Nabi cakap. Pentingnya simpan. Sebab tu juga ilmu ni kaedah dia apa? Al-ilmu fi sudur, la fi apa? Sutur. Apa ni? Sutur. Al-ilmu fi suduri, la fi sutur. Ilmu itu dalam jada, bukan pada tulisan. Jadi kita tulis balik, tutup buku dah. Besok dah lupa apa. Tak macam tu. Ilmu boleh simpan balik, kita rujuk, cuba hafal sikit apa yang boleh hafal ke. Ingat ni dalil ni, walaupun kan dalil ni tadi, ilmu, jihad ilmu dalam surah ni Ustaz dah beritahu. Tunggu pegang ayat tu. Itu kaedah dia lah. Ilmu itu dalam jiwa, dalam dada kita, simpan. Jadi sutur. Apa dia? Ayat ad-dunya. Boleh. Ad-dunya, dunia itu dilaknat. Ini salah, ni sin, silap saya. Sutur. Sin to. Dunia itu terlaknat. Terlaknat. Dunia itu terlaknat. Kemudian terlaknat apa yang di dalamnya, iaitu isi dia. Terlaknat apa yang iaitu isi dia. Kecuali apa? Apa? Zikrullah. Quran lah, kalamullah, peringatan daripada Allah. Wa ma walah, dan apa saja yang berkaitan dengan dia ni. Dalam ni ada arahan dan larangan semua sekali, kisah-kisah. Siapa yang apply apa yang ada dalam peringatan Allah, itu tak dilaknat. Dan juga wa'aliman, orang yang ada ilmu berkaitan dengan ni. Dan au muta'alliman, dan orang yang usaha untuk mencari, mendapatkan ilmu tersebut. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi, man salaka tariqan, apa dia? Siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, demi untuk mencari jalan itu ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu, Allah memudahkan untuknya, bihi, disebabkan usaha dia, bukan dia dapat lagi pun, tapi dia sangguplah, tak faham pun, pergi lagi, dapat ada usaha tu, bihi, disebabkan usahanya apa? Ilal jannah, dapat syurga.
Sebab apa? Perjalanannya itu dikira jihad hari ini. Sebab itu juga dalam hadis lain, man kharaja, baca lagi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Boleh hafal dua dia ni. Nanti saya bagi dalam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Man kharaja apa? Siapa yang telah keluar dari rumahnya, daripada tempat tinggal dia lah. Kan? Untuk apa? Talabil ilm, mencari ilmu, pengetahuan. Karena dia sentiasa, dia sedang sentiasa fi sabilillah, dalam jalan Allah. Hatta yarji', sampailah dia kembali ke rumahnya. Maknanya kalau dia mati tu, insya-Allah apa dia termasuklah, mudah-mudahan Allah ganjarkan macam jihad lah mati dia tu. Tak ruginya. Tapi alangkah ruginya bila apa? Tak nak tu, kan? Jadi kita sebutlah benda ni kepada rakan-rakan dan sebagainya, datanglah, kan? Belajar. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Nabi sebut lagi dalam hadis Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok Islam, pokok agama adalah Islam. Pokok kepada urusan Islam. Ya. Tapi dia tak ada makna apa-apa nilai. Kenapa? Kerana tiangnya adalah solat. Tapi juga dia tidak menilai. Kenapa? Kerana puncaknya, atak dia, bumbung dia adalah jihad pada jalan Allah. Tak lengkap agama tanpa jihad pada jalan Allah. Bayangkan bangunan ni tak ada bumbung, belajar macam ni, panas hujan semua macam ni, aircon pun tak boleh pasang, tak ada bumbung. Lengkap ke tak lengkap? Tak lengkap. Tiada agama tanpa apa? Jihad. Jadi kita kata, oh ini ISIS ke apa? Tak. Jihad apa? Lisan, dengan hujan, dengan apa? Ilmu. Itulah jihad kita hari ini. Ingatlah, kita belajar Quran ni sedang jihad lah ni. Ini adalah satu, sekarang ni itu masalah paling besar. Kejahilan berluasa. Kita nak apa orang kata? Selamatkan keadaan itu. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Jadi inilah dia, bila kita dapat ilmu tadi, bertambahlah kita rasa apa? Takut kepada Allah, dan kita wanahan nafsa anilah, boleh kuat untuk kita menahan keinginan nafsu kita sebab kita dah faham lebih mantap. Maka apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat kembali dia, tempat tinggal dia, ma'wa. Sebab itu di dunia ini kadang-kadang, cuba tengok Ashabul Kahfi, kan? Iz awal fityatu ilal kahfi, ketika Al-Kahfi ni, orang-orang ni, pemuda ni semua mencari tempat perlindungan. Mereka ni pemuda yang miskin ke kaya? Kaya. Anak siapa? Anak kabinet semua ni, menteri semua ni, semuanya orang kaya ni. Tapi rupanya bila orang yang kenal Tuhan, segala kemewahan tu dia rasa sangat sempit, dia tak suka. Segala apa yang ada dengan dia semua dapat, kan? Dia rasa itu bukan, dia rasa tak rasa itu rahmat. Tapi rupanya gua yang sempit tu, gua yang gelap itu adalah rahmat. Begitulah orang yang beriman. Orang beriman ni bukan dia nampak itu. Dia tak nampak macam apa yang orang kafir nampak. Dia nampak dunia, dia rasa ketika dia nak rasa seronok, bila dia nampak dia dapat semua. Tak, orang beriman tak. Bila masa dia rasa seronok ni? Bila dia dapat jaga takwa dia, bila dia dapat jaga apa? Segala perintah, bila dapat tahan apa? Jiwa dia, itu dia rasa paling bahagia sekali. Bukanlah harta benda semua tu, bukan. Itu bezanya. Sebab tu para sahabat ni apa? Ada yang Mus'ab bin Umar, dia orang kaya, kan? Mak dia manjakan dia, memang dia cukup kaya. Dan masih remaja, dia bukan tua. Akhirnya setelah tu dia beriman kepada dia, ikut Nabi. Apa dia kena buat? Semua ditarik, semua harta benda dia, kad kredit dia semua kena ambil dengan mak dia. Kan? Tak boleh dapat apalah. Kita kata macam itulah. Akhirnya dia dapat lepas diri, kan? Dapat lepas, dan Nabi hantar dia jadi duta. Pergi mana? Pergi Madinah. Dia duta Madinah, dia lah yang buka dulu. Dia yang dakwah kat Madinah dulu.
barulah berlakunya perjanjian semua tu, orang datang tu. Dengar, dia dah kenalkan Rasulullah, dia kenalkan Allah dengan dan ada orang beriman, Mus'ab ni. Bila dia wafat, dia meninggal tahun ketiga Hijrah, kan? Perang Uhud dia syahid. Yang mana tak ada apa-apa pun, apa dia nak tutup badan pun tak boleh, atas nampak kaki nampak kepala, tapi dia adalah orang yang paling bahagia. Kan? Bukan dia nampak, bila orang kenal Tuhan dia tahu bahagia itu macam mana. Bukan macam yang kita sangka, kita pun bagi anak kita nak bahagia, bagi mainan, bagi main semua, bahagianya rasa. Bukan bahagia itu. Bahagia bila mana anak kita semua apa dia? Semua taat Allah dan Rasul, taat. Itulah paling bahagia yang kita nak. Itulah orang yang apa? Takutkan kedudukan Allah ni. Maqama Rabbih. Boleh lah? Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Insyaallah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Oh, minta maaf, ada pengumuman sikit. Jadi